Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, alhamdulillah dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah kita telah pun bincangkan mengenai solat tasbih dan telah kita kupaskan bersama perkara-perkara yang berhubung kait dengan solat tasbih. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita dalam bab seterusnya, iaitu kita sedang bincangkan daripada kitab Fiqhus Sunnah muka surat 506. Minggu lalu telah bincangkan muka 506. Hari ini kita masuk dalam muka surat 508 daripada kitab Fiqhus Sunnah, iaitu kita akan bincangkan tentang solat hajat. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai seorang yang beriman, kita mengetahui kita menjalani kehidupan di atas permukaan bumi ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita lupa bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ada sebab. Antara lain sebabnya adalah seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nescaya kita menjalani kehidupan ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, itu matlamat pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, Allah SWT telah berfirman allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yakni Allah SWT dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang sebaik-baik amalannya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan ini untuk kita menunjukkan kepada Allah Ta'ala amalan-amalan kita yang baik. Dan juga kita mengetahui apabila kita katakan tentang amalan dalam Islam itu bukan setakat solat, puasa. Amalan dalam Islam itu luas, sehingga kita berbuat baik kepada orang itu juga amalan soleh. Kita beri senyuman yang ikhlas juga amalan soleh. Kita membantu orang juga amalan soleh. Jadi amalan dalam Islam kita mengetahui begitu luas sekali. Namun dalam menjalani kehidupan ini para jemaah yang dirahmati Allah, kita juga tidak lari daripada berbagai ujian dan cabaran hidup. Ujian ini satu lumrah. Di dalam kita menjalani kehidupan ini, ada sebahagian kita yang diuji dengan berbagai sakit, ada diuji dengan menghadapi berbagai masalah, ada diuji dengan dibuang kerja, ada diberi ujian dengan kesempitan rezeki, berbagai-bagai ujian. Inilah cabaran hidup para jemaah yang dirahmati Allah. Dalam ketika kita diuji, walaupun kita ingin supaya kita terkeluar daripada ujian tersebut secepat mungkin, namun realitinya para jemaah, inilah kehidupan dunia. Kadang-kadang apabila kita diuji itu, seperti mana yang saya pernah sebutkan juga, adalah kerana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita agak lemah, kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita dibuai kehidupan sehingga mungkin hanyut. Maka dari itu Allah SWT memberi kita sedikit ujian. Allah Ta'ala untuk ingin sedarkan kita daripada tidur yang lena. Apabila kita diuji, maka dalam keadaan kita lena atau terlalai, tiba-tiba kita tersentak, tiba-tiba kita tersedar, lalu kita mula beristighfar, Astaghfirullahalazim. Maka kadang-kadang kita mula bermuhasabah, apa aku buat perkara ni, mungkin ada kesilapan dan kesalahan. Jadi dalam
perkara ataupun di sebalik ujian yang kita hadapi itu ada nikmatnya ataupun ada faedahnya, kebaikannya. Antara lain adalah untuk menyedarkan diri kita. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Dan seperti mana yang pernah saya pernah sebutkan juga, apabila kita katakan tentang ujian para jemaah yang dirahmati Allah, ujian itu berbagai jenis. Ujian kadang-kadang ujian dengan cabaran hidup, kadang-kadang ujian dengan kesusahan, kadang-kadang ujian dengan sakit dan sebagainya, tetapi salah satu bentuk ujian juga adalah ujian dengan kesenangan. Kesenangan juga bagi seseorang yang hidupnya mewah, hiduplah lapang rezekinya, dirinya dia rasakan macam tak ada masalah, itu sebenarnya juga para jemaah adalah salah satu bentuk ujian. Tanpa kita sedari, mungkin di sebalik kemewahan hidup kita, di sebalik nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kadang-kadang kita lalai daripada nikmat-nikmat tersebut. Itu juga kita bimbang. Dan seperti mana yang saya pernah sebutkan juga para jemaah, kadang-kadang seseorang yang diuji dengan kesusahan berbeza dengan seorang yang diuji dengan kesenangan. Orang yang senang itu kadang-kadang lalai. Dah senang, takabur, sombong, bongkak, lupa daratan, lupa di mana bumi dipijak, lupa suatu masa dahulu dia pernah susah. Ni orang yang diuji dengan kesenangan. Beza dengan orang yang diuji dengan kesusahan, seringkali dalam keadaan susah itu, dalam keadaan berbagai cabaran, dia pun berdoa. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam menjalani kehidupan ini, seperti mana saya katakan, tak akan lari daripada berbagai cabaran. Kita tepuk dada tanya diri kita, ada tak di antara kita, jemaah-jemaah kita, hidupnya senang saja? Tak. Pasti ada cabaran hidup. Dan itulah ujian di mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat diri kita, siapakah di antara kita orang-orang yang paling baik amalannya. Dan di sebalik ujian itu, seperti yang saya katakan, ianya juga untuk menyedarkan diri kita yang mungkin tanpa ujian itu kita lalai. Dan setidak-tidaknya kita tersentak daripada tidur, tersentak daripada kelalaian untuk kita sedar. Para jemaah yang dirahmati Allah, dalam kesibukan dunia, jangan lupa bahawasanya dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini hanya jembatan untuk menuju kampung hari akhirat. Jangan kita lupa bahawasanya setiap satu yang kita lakukan, kita bakal dipersoalkan. Jangan kita lupa bahawasanya matlamat kita ini bukan dunia. Dunia ini hanyalah jembatan untuk menuju hari akhirat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, walaupun kita mengatakan demikian, kita tak menafikan kadang-kadang cabaran hidup di dunia ini begitu besar, seolah-olah tak mampu kita melalui kehidupan ini, seolah-olah ibaratnya macam tak tertanggung. Kita nakkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, dalam kita menjalani kehidupan ini, apabila kita diuji, apabila kita menghadapi cabaran hidup, berbagai cabaran hidup, ketahuilah, bukan kita seorang saja yang menghadapi berbagai cabaran hidup, setiap orang menghadapinya, cuma berbeza-beza. Kalau kita rasa kita susah, para jemaah yang dirahmati Allah, jangan tengok orang di atas yang senang, tengok orang di bawah. Ada orang yang lebih susah daripada kita. Kalau kita rasakan kita menghadapi penyakit yang berat, tengok yang di bawah, ada orang lagi menghadapi penyakit, berbagai-bagai penyakit, yang di mana kadang-kadang terpaksa setiap minggu perlu pergi doktor, pergi dialisis. Ada orang di mana, maaf kata, nak buang air kecil pun tak boleh, terpaksa kencing di dalam kantong. Ada orang yang di mana kakinya timpang. Orang yang mungkin kakinya timpang, kita ingat Alhamdulillah kita masih lagi dapat menghirup udara yang nyaman, sihat, dapat lagi kita bertenaga. Ada orang yang lagi terlentang di atas katil, tak boleh bergerak. Berbagai-bagai cabaran para jemaah yang dirahmati Allah. Dalam masalah dunia, tengok orang di bawah kita, maka kita tetap akan bersyukur. Di sebalik apa juga ujian, apa juga cabaran hidup, ada orang yang lebih susah daripada kita. Jadi kita lihat secara positif, di sebalik cabaran hidup apa yang kita hadapi, ada hikmah di sebaliknya. Namun kita bukanlah orang yang paling susah di atas permukaan bumi ini. Ada orang yang lebih susah. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berbagai nikmat yang Allah Taala telah kurniakan kepada kita. Selain daripada itu,
mungkin di sebalik ujian atau di sebalik cabaran hidup yang kita hadapi, ada hikmah di sebaliknya. Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah contohlah para jemaah, katakan seseorang itu dia sedang driving lalu terkena berlaku kemalangan. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Namun tetap dilihat secara positif. Katakan dia sedang berada dalam expressway, keretanya rosak. Lihat secara objektif dan secara positif, yakin kepada Allah Ta'ala dan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Mungkin Allah Ta'ala memang takdirkan keretanya rosak di situ, di mana kalau keretanya tak rosak, di jalan ke hadapan, mungkin kena langgar dengan lori. Contoh. Kalau dia tak terlekor, dia tak skidded katakan, ke hadapan mungkin dia langgar seorang manusia lalu mati. Contoh. Lihat secara positif apa saja berlaku. Katakan dia nak sangat masuk ke dalam sesuatu universiti, tak dapat, yakin Allah Ta'ala selamatkan. Mungkin dia masuk ke dalam universiti tersebut, berlaku berbagai-bagai fitnah, tak dapat dia sambungkan pelajaran, bahkan mungkin satu hari dia didakwa. Contoh. Jadi seorang yang beriman senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pandang secara positif apa juga yang berlaku. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Baik. Namun nak cakap senang, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul, pepatah Melayu katakan. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan ini tidak dinafikan kadang-kala sesuatu perkara itu terlalu berat. Para jemaah, apabila kita menghadapi masalah yang terlalu berat, kepada siapa hendak kita menyerahkan masalah tersebut? Kadang-kadang kita cari seseorang untuk mengadu. Kita mengadu dengan seseorang, satu kali dia boleh dengar, dua kali boleh dengar, mungkin berkali-kali orang pun penat nak dengar. Kadang-kala kita nak cari sesuatu, nak cari jalan keluar, kita we want a listening ear, we want a shoulder. Kadang-kala seseorang itu bertemu dengan seseorang yang lain, orang ini tak ikhlas, orang ini dengan berbagai-bagai cabaran kita hadapi, nak dapat listening ear pun kita tak dapat. Kita lupa para jemaah yang dirahmati Allah. Kita ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa berada di sisi kita, yang senantiasa mengetahui apa juga yang kita hadapi, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengasihani. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak izinkan sesuatu perkara tak akan berlaku. Semua perkara yang kita nak buat itu hanyalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cabaran, jangan lupa tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ditangkap, lalu dimasukkan, dicampakkan ke dalam api, Nabi Ibrahim berdoa, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala saja tempat dia bergantung, dia bertawakal. Para jemaah yang dirahmati Allah, Allah tempat kita bergantung. Jangan kita berputus asa. Dikala semua manusia membuang kita, dikala semua manusia mengabaikan kita, kita ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia yang menciptakan kita. Allahu Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Demikian pada jemaah yang dirahmati Allah. Maka nescaya apabila kita menghadapi sesuatu masalah atau kita ingin sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selain daripada kita berusaha, selain daripada kita bertawakal, kita berdoa. Berdoalah kepada Allah. Jangan lupa berdoa. Dalam Islam kita disuruh bertawakal. Tawakal itu kita berusaha kemudian serahkan kepada Allah. Apabila kita inginkan sesuatu, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apabila kita nak berdoa, bagaimana kita nak berdoa? Kita boleh berdoa bila-bila masa sahaja. Kita mengetahui agama Islam itu agama yang begitu indah. Kita bukan seperti sebahagian agama atau kepercayaan atau doktrin yang lain yang memerlukan perantaraan. Dalam Islam tak memerlukan perantaraan. Kita walaupun hidup penuh dengan noda dan dosa, kita tadahkan tangan, ya Allah, ya Tuhan. Boleh mohon pengampunan Allah, boleh berhajat langsung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi baik,
Contoh, kalau kita ada satu hajat yang besar, apa yang kita boleh buat? Seperti mana pengajian kita pada pertemuan kita yang lalu. Pada pertemuan kita yang lalu, kita mengetahui apabila kita nak buat satu keputusan yang besar, apa kita boleh buat? Kita berserah kepada Allah, solat 2 rakaat, minta petunjuk daripada Allah dengan solat istikharah. Solat para jemaah, solat adalah satu ibadah yang begitu agung. Kerana di dalam solat kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam solat kita lakukan sesuatu, sebahagian perkara di mana kita tak akan lakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam solat kita bertakbir. Di dalam solat kita rukuk. Rukuk adalah ibadah khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam solat kita sujud. Sujud adalah satu ibadah yang tak boleh kita buat kecuali untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita boleh bersedekah, kita boleh bantu orang, kita kata senyum juga ibadah, memberi fakir miskin makan bantu adalah ibadah, kita bertafakur adalah ibadah. Tetapi beza, sujud hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh sujud kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah pada satu ketika sebahagian sahabat apabila mereka baru pulang daripada Yaman berdakwah di sana, kemudian mereka pun pulang bersama Nabi SAW, dan salah seorang di antara mereka itu sujud kepada Nabi. Nabi bertanya, kenapa sujud kepadaku? Beliau mengatakan mereka lihat di Yaman itu mereka orang-orang di sana, orang Ahlul Kitab, mereka juga sujud kepada pembesar-pembesar, ketua-ketua mereka. Nabi tegur, jangan kamu sujud kepada manusia. Kalaulah diperbolehkan seseorang itu sujud kepada manusia, nescaya akan aku suruh para isteri sujud kepada suaminya. Akan tetapi tak boleh seseorang itu sujud. Nescaya isteri juga tak boleh sujud kepada suami, anak tak boleh sujud kepada ibu dan bapa. Kita disuruh berbuat baik tetapi tak boleh sampai sujud, kerana sujud adalah satu ibadah khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat itu adalah ibadah yang begitu agung. Ada bacaan-bacaan tertentu, ada perbuatan-perbuatan yang tertentu khusus untuk Tuhan yang menciptakan hamba-Nya tadi. Itulah dia ibadah solat. Maka dari itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kadang-kala apabila kita mempunyai sesuatu hajat yang begitu besar, kita mempunyai sesuatu keinginan, kita mempunyai suatu perkara yang begitu mustahak dan yang di mana kita ingin lakukannya dan selama ini sukar untuk menghadapi, untuk mendapatkan jalan keluar, jangan lupa untuk solat. Para jemaah yang dirahmati Allah, ambil wuduk, solat 2 rakaat, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang beriman, maksudnya senantiasa dirinya itu hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada. Jadi apabila hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ingin melakukan satu perkara, beliau pun solat istikharah. Beliau ingin sesuatu pertolongan, maka dia pun sujud 2 rakaat dengan dikatakan solat, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umum para jemaah. Jadi apabila kita ingin sesuatu perkara, walaupun kita berusaha, tetapi jangan lupa, kerana sesuatu itu tidak akan dapat berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas dasar demikian, mintalah daripada Allah Ta'ala yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Maka kita pun berwuduk, kita solat 2 rakaat. Bila-bila masa, tak kiralah di mana kita berada, kita boleh solat 2 rakaat. Contohlah, kita dalam perjalanan daripada Singapura nak pergi Kelantan katakan, kat tengah-tengah expressway katakan for whatever reason rosak ke apa juga, kita yakin ada hikmah, tetapi macam mana jalan keluar? Kemudian stop kat tepi, kalau ada tempat surau, selain daripada kita usaha, tunggu bantuan, solat 2 rakaat, minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan kita ada lepas ini nak kena pergi temu janji tertentu, nak minta kerja katakan, sebelum pergi minta kerja tadi, solat 2 rakaat, mohon pertolongan, mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lepas ini nak kena pergi questioning daripada pihak kerajaan, daripada pihak polis, atau kita didakwa di mana kita tak bersalah, solat 2 rakaat, minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Sifat seorang yang beriman, sikap seorang yang beriman, amalan seorang yang beriman. Apa juga perkara, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat ini yang dikatakan apabila kita nak sesuatu perkara, kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan solat 2 rakaat. Nak solat apa ustaz? Solatlah dengan solat sunat. Dia tak perlu solat nak dengan niat-niat tertentu. Dia contohnya dia dalam hatinya ingin sesuatu perkara, aku nak solat 2 rakaat, minta kepada Allah, Allahu Akbar. Solat sunat. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Setakat solat sunat, di mana juga dia berada, di apa juga waktu yang dia ada, selagi mana bukan waktu-waktu yang terlarang. Kita dah belajar waktu-waktu yang terlarang ada 3, yakni selepas solat subuh sampai terbitnya matahari, selepas solat asar sampai terbenamnya matahari, dan sejurus sebelum waktu zuhur, matahari tegak di atas kepala. 3 waktu ini, waktu yang dilarang. Selain daripada itu, kita boleh solat sunat kerana kita berhajat sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab-kitab fiqh, apabila dibukukan, maka dikatakan memang kita dianjurkan mendirikan solat sunat apabila kita berhajat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di dalam sebahagian kitab dikatakan solat ni solat apa? Solat ni solat sunat lah. Tapi solat sunat ni nak namakan solat apa? Baiklah, memandangkan orang ini dia berhajat kepada sesuatu, kita namakan solat hajat. Di dalam mengkategorikan, kita namakan solat hajat. Tetapi sebenarnya para jemaah yang dirahmati Allah, beliau itu ketika nak tunaikan solat, dia tak perlu niatkan sengaja aku tunaikan solat hajat kerana Allah Ta'ala. Usalli sunnatal hajati lillahi ta'ala. Tak perlu. Perkataan solat hajat itu tak perlu diucapkan, tak perlu diungkapkan sebenarnya. Kerana yang penting, apabila dia nak sesuatu perkara, dia bersandar, dia berserah kepada Allah, lalu dia dirikan solat 2 rakaat. Itu dia pengajaran dia. Nak sesuatu perkara yang besar atau sesuatu, maka kita pun tunaikan solat 2 rakaat. Tak semestinya kita nak sebutkan solat hajat, tetapi untuk mengkategoriskan dalam kitab atau sebagainya, sebahagian ulama sebutkan solat hajat. Maka dari itu, sebahagian kitab ada sebutkan bab solat hajat. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Maka sebab itu jugalah hari ini tajuk kita adalah tentang solat hajat. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Baik, kita kembali kepada kitab kita di muka surat 508. Di muka surat 508 penulis mengatakan Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad sahih daripada Abu Darda bahawasanya Nabi SAW, man tawadda'a fa asbaghal wudu'a thumma shalla rak'ataini yutimmahuma a'tahu Allahu ma sa'ala muajjala au muakhkhara. Yang bermaksud, barang siapa berwuduk lalu diperbaikkan wuduknya, disempurnakan wuduknya, lalu dirikan solat 2 rakaat, kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Ta'ala akan kabulkan, akan berikan apa yang dia minta. Sama ada di waktu yang terdekat atau jauh. Sama ada immediately atau later. Sooner or later akan dikabulkan. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah, penulis sebutkan di hadis ini, barang siapa berwuduk dan mengerjakan dengan sempurna wuduknya tadi, kemudian mengerjakan solat 2 rakaat dengan sempurna pula, maka Allah akan kabulkan apa saja yang dipohon, sama ada dimakbulkan dengan segera ataupun lambat. Kita lihat dalam hadis ini dan juga hadis-hadis yang bersangkut paut dengan perkara yang sama, Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah mengatakan barang siapa berwuduk dan wuduk dengan sempurna. Ini antara syarat. Apabila kita wuduk, wuduklah dengan sempurna. Sempurnakan wuduk kita, dilakukan perkara-perkara yang wajib, yang sunat, semua dilakukan. Alhamdulillah. Kemudian selepas wuduk dengan sempurna, tunaikan solat dengan sempurna. Sempurnakan Fatihah, surah, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya semua. Alhamdulillah. Tunaikan dengan sempurna sebaik mungkin. Alhamdulillah. Kemudian ketika di dalam solat tadi, berdoalah kepada Allah. Kita dah mengetahui doa dalam solat berbeza dibandingkan dengan doa selepas solat. Doa dalam solat itu lebih afdal. Maka ketika solat itu, ketika berada dalam keadaan sedemikian, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ketika sujud dengan sekhusyuknya, lalu serahkan kepada Allah. Nescaya
Allah Ta'ala akan kabulkan apa yang kita minta. Kita lihat di sini, ada beberapa pengajaran. Pertama sekali, wuduk dengan sempurna. Tunaikan solat dengan sempurna. Jangan kelang kabut. Lakukan dengan khusyuk. Ada tak Nabi SAW sebutkan di sini, hendaklah kalian itu berwuduk dengan sempurna, lalu tunaikan solat hajat. Ada tak? Nabi tak sebutkan tentang solat hajat. Nabi sebutkan solat 2 rakaat. Jadi solat 2 rakaat seperti mana saya sebutkan daripada awal. Apabila kita berhajat itu, kita tunaikan solat 2 rakaat. Dan solat 2 rakaat itu tak semestinya kita kena sebutkan sengaja aku tunaikan solat hajat kerana Allah, usalli sunnatal hajati lillahi ta'ala, raka'ataini lillahi ta'ala, semua tak perlu. Kita tunaikan solat 2 rakaat. Solat apa? Solat 2 rakaat. Full stop. Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah. Cuma sebahagian ulama ada membawakan beberapa tata cara tunaikan solat hajat. Contohnya, ada di antara mereka mengatakan apabila kita nak solat hajat, pada rakaat pertama kita baca suratul Fatihah, kemudian selepas suratul Fatihah katakan, maka nescaya kita baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, baca 10 kali. Contoh. Kemudian pada rakaat kedua kita baca Qul huwallahu ahad. Selepas Fatihah kita baca Qul huwallahu ahad 10 kali. Ada yang mengatakan baca Qul ya ayyuhal kafirun 11 kali. Dia mengatakan lepas tu baca Qul huwallahu ahad 11 kali. Contoh. Kemudian selepas selesai solat hendaklah kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Contoh. Ada yang katakan baca 10 kali. Kemudian ada doa-doa tertentu. Kemudian ada yang mengatakan selepas solat kita baca istighfar, katakan 100 kali. Kita baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita suruh dibaca dengan zikir-zikir tertentu. Ini hanyalah amalan-amalan sebahagian para ulama untuk menjelaskan sesuatu amalan yang boleh dilakukan berdasarkan pengalaman mereka, katakan. Tetapi tak semestinya kita nak solat hajat mesti nak buat tata cara sedemikian. Kalau kita nak buat solat hajat para jemaah yang dirahmati Allah, kemudian selepas Fatihah kita nak baca Qul ya ayyuhal kafirun 10 kali boleh. Lepas Fatihah kita nak baca 5 kali Qul ya ayyuhal kafirun boleh. Tetapi memandangkan masa lepas ni saya ada perkara penting dalam mesyuarat, saya nak berdoa pada Allah semoga diberikan jalan keluar ketika mesyuarat tadi. Nak solat 2 rakaat ketika lunch, kita tunaikan solat zuhur tadi. Lepas solat zuhur maka kita pun tunaikan solat 2 rakaat. Lepas ketika solat 2 rakaat kita baca suratul Fatihah rakaat pertama, lepas tu Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, lepas tu rakaat kedua Fatihah dengan Qul huwallahu ahad 1 kali pun boleh memadai. Asal yang lain semua kita lakukan dengan sempurna. Jadi perkaranya para jemaah, hendaklah kita digalakkan tunaikan solat 2 rakaat apabila kita berhajat sesuatu. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Ada tak kita nak kena doa tertentu? Kalau tidak, solat hajat kita tidak sah? Jawapannya tidak. Ada tak zikir-zikir tertentu wajib kita baca untuk solat hajat? Jawapannya tidak. Ada tak surah tertentu yang wajib kita baca, kalau kita tak baca tak sah solat kita? Jawapannya tidak, kecuali suratul Fatihah. Solatnya solat seperti biasa. Solat seperti biasa kita lakukan, biasakan kita berhajat sesuatu perkara, lalu kita tunaikan solat 2 rakaat. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, itulah secara ringkas dalam bab solat hajat. Jadualnya hari ini memandangkan babnya ringkas, lepas tu kita bincangkan tentang bab solat taubat. Tetapi memandangkan kita ada masa, apa kata kita fokuskan bab solat hajat ini hari ini. Bab solat taubat kita minggu depan kita bincangkan. Kerana dalam bab solat taubat saya nak bincangkan tentang bukan hanya solat taubat, saya nak bincangkan tentang syarat-syarat taubat, akan bincangkan tentang ciri-ciri taubat dan sebagainya. Jadi ada perbincangan yang panjang, kita bincangkan seluruh tentang solat taubat minggu depan. Memandangkan hari ini kita bincangkan tentang solat hajat, maka kita boleh kupaskan perkara-perkara yang berhubung kait dengan hajat. Para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita katakan tadi kita berhajat sesuatu, kadang-kala selepas kita solat hajat, kadang-kala kita tak dapat apa yang kita inginkan. Seperti mana saya sebutkan, kita yakin dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala.
yakin ada hikmah di sebalik apa juga yang berlaku. Allah Ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada sebahagian perkara kamu sangkakan tak baik bagi kamu tapi sebenarnya baik bagi kamu. Ada sebahagian perkara kamu sangkakan baik bagi kamu tetapi sebenarnya tak baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sedangkan Allah Maha mengetahui dan kalian tak mengetahui. Jadi perkara-perkara begini akan membuat hati kita lembut, akan kita yakin ada hikmah di sebaliknya. Orang putih katakan there's reasons in whatever happen. There's reason for whatever happen. There is a reason for whatever happen. Ini contoh para jemaah. Jadi apa juga perkara yang berlaku itu ada sebabnya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita yakin dengan sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Selain daripada itu, para jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kala apabila seseorang itu berhajat, kadang-kala dalam kita berhajat, kita ibaratnya sampaikan seolah-olah kita lepas ingatan kita, seolah-olah kita putus harapan kita. Jangan kita lepas putus harapan sehingga ada di antara mereka sampai berjumpa dukun, ada di antara mereka sampai berjumpa bomo, ada di antara mereka sampai menggunakan sihir kerana nak apa yang dihajatkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para jemaah yang dirahmati Allah, tak boleh. Kita lihat para jemaah, walaupun apa juga niat kita yang baik, niat yang baik tidak menghalalkan cara. Ingat, niat tidak menghalalkan cara. Walaupun niatnya baik, caranya salah, tetap salah. Kita nak hajat tertentu, kita nak suami kita sayang kepada kita, kita nak suami kita cinta kepada kita, lalu kita guna obat-obat pengasih dan sebagainya. Tak boleh para jemaah yang dirahmati Allah. Menggunakan bomoh untuk dapatkan apa yang kita nakkan, dukun atau sebagainya, haram dan boleh jatuh kepada kekufuran. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, man ata arrafan aw kahinan, barang siapa yang bertemu dengan tukang telik atau dukun, fasaddaqa bima yaqul, lalu percaya dengan apa yang disebutkan, faqad kadzdzaba bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nescaya dia telah kufur dengan apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan arti kata yang lain, kalau kita bertemu dengan tukang telik, kalau kita bertemu dengan dukun, percaya apa yang dia katakan, kita boleh jatuh kufur para jemaah. Jadi kita nak hajat sesuatu bukan dengan cara sedemikian. Jangan sampai kita bertemu dengan tukang telik, dengan dukun untuk mendapat mentera, untuk mendapat tangkal, untuk nak mengetahui siapa yang di sebalik perkara, siapa yang zalim kita. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang gaib. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, harus kita renungkan perkara-perkara sedemikian. Selain daripada itu, apabila sebahagian daripada kita, apabila kita sebutkan tentang hajat juga, kita lihat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, persoalan, Ustaz, saya berhajat sesuatu perkara yang begitu besar, saya ini banyak dosa, boleh tak saya bertemu dengan Tok Imam, minta Tok Imam kita doakan untuk kita, contohlah. Atau kita sebutkan sebagai, boleh tak kita bertawassul, boleh tak kita pergi ke perkuburan, boleh tak kita bertawassul dengan orang yang telah mati, boleh tak kita bertawassul dengan para anbiya, dengan para salafus saleh, ataupun perkara-perkara sedemikian. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana yang kita sebutkan, kita berhajat sesuatu, kita sebenarnya kita boleh menengadahkan tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh tunaikan solat 2 rakaat, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaran Islam, agama Islam bukan agama seperti yang saya sebutkan tadi, di mana kita perlukan perantaraan. Seseorang itu kalau benar-benar bertaubat kepada Allah, dia bermohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Akan kita kupaskan nanti dalam bab taubat pada minggu hadapan. Tapi hari ini dalam bab kita berhajat. Kita kalau berhajat kepada sesuatu perkara, sehingga seorang itu seorang yang maksiat sekalipun, kalau dia dizalimi, doa seorang yang dizalimi makbul. Rasulullah menyebutkan, memberi peringatan kepada umatnya, fattaqu da'watal mazlum.
Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian akan doa orang-orang yang dizalimi. Kerana doa orang-orang dizalimi itu fa inna ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian doa orang yang dizalimi, kerana doa orang yang dizalimi laisa lahu hijabun. Tiada baginya hijab. Doanya makbul direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada hijab. Jadi doa orang yang dizalimi makbul. Ini contoh para jemaah. Selain daripada itu juga, apabila kita katakan tentang hajat ini, tak dinafikan kadang-kadang kita rasa diri kita banyak dosa. Boleh tak kita bertawassul katakan? Jawapannya dalam Islam memang dibenarkan bertawassul. Para jemaah yang dirahmati Allah, tawassul memang ada dalam Islam. Ingatlah, tawassul bukan syirik. Tawassul bukan haram. Cuma kita kena bezakan manakah tawassul yang dibenarkan dan manakah tawassul yang tidak dibenarkan. Secara umum para jemaah yang dirahmati Allah, kita lihat antara tawassul yang dibenarkan berdasarkan hadis-hadis yang kita dapat lihat, antara lain adalah seseorang itu bertawassul dengan nama-nama Allah. Inna lillahi asma'ul husna. Sebentar. Lillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik. Hendaklah kalian berdoa dengan menggunakannya. Nama Allah mempunyai nama-nama yang baik. Maka gunakanlah nama-nama tadi untuk berdoa. Berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Latif, dan sebagainya. Allah Ta'ala mempunyai nama-nama yang baik. Kita digalakkan bertawassul. Bertawassul itu berarti kita berdoa dengan menggunakan perantaraan. Perantaraan apa? Perantaraan nama-nama Allah yang baik tadi. Alhamdulillah, ini tawassul yang syar'i, yang dibenarkan. Selain daripada itu, kita juga dibenarkan bertawassul dengan amalan-amalan soleh. Kalau kita baca hadis-hadis, antara lain ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin mengenai 3 orang yang terperangkap dalam gua, maka mereka tak dapat keluar daripada gua itu, maka setiap seorang daripada mereka bertawassul dengan amalan-amalan soleh. Lalu akhirnya ringkaskan cerita, mereka dapat keluar daripada gua tersebut. Alhamdulillah. Jadi tawassul yang dibenarkan antara lain tawassul dengan menggunakan nama-nama Allah, tawassul dengan amalan soleh. Macam mana kita nak bertawassul dengan amalan soleh hari ini? Contoh, kita nak bersedekah. Kita bersedekah dahulu, lalu selepas sedekah, kita berdoa pada Allah. Kita buat kebaikan, lalu kita berdoa kepada Allah. Moga-moga dengan amalan soleh tadi, Allah Ta'ala kabulkan permintaan kita. Ini contoh para jemaah. Tawassul dengan amalan soleh ini, dia opposite kepada seseorang yang suka buat nazar. Nazar tu memang walaupun ada dalam Islam tetapi tak digalakkan. Apa tu nazar? Bentuk nazar. Nazar tu dia begini. Ya Allah, katakan seorang itu berkata, Ya Allah, kalaulah aku lulus dalam peperiksaan, nescaya aku nak bersedekah $50 ke masjid. Ni seorang yang bernazar. Kalau dia lulus, maka dia bersedekah. Kemudian katakan ditakdirkan dia tak lulus, maka dia tak bersedekah. Pasal dia tak lulus. Nazarnya syarat kalau dia lulus. Ini contoh para jemaah. Tetapi tawassul dengan amalan soleh, dia opposite. Dia tak katakan, Ya Allah, kalau aku lulus dalam peperiksaan, aku akan bersedekah. Tidak. Tapi apa ni buat? Dia sedekah dahulu. Dia bersedekah, lalu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, Ya Allah. Dengan sedekah yang aku lakukan tadi, aku mohon kau luluskan aku dalam peperiksaan. Ini amalan soleh. Tawassul dengan amalan soleh. Ini contoh. Jadi itulah antara lain, kalau kita dapat lihat dalam kita baca sejarah sebagian hadis yang menceritakan mengenai 3 orang yang terperangkap di dalam gua, mereka bertawassul dengan amalan soleh. Boleh tak kita bertawassul, katakan kerana kita berhajat, kita minta kepada seseorang soleh pula. Kita minta daripada seorang soleh. Jawapannya boleh. Apa maksudnya? Boleh tak kita pergi kepada Pak Imam, kita minta daripada dia sesuatu? Jawapannya boleh. Kita bertawassul dengan orang soleh, boleh, dengan 2 syarat. Tetapi dengan 2 syarat. Kita diperbolehkan bertawassul dengan seseorang dengan 2 syarat. Apakah syarat dia? Syarat pertama, hendaklah kita nak bertawassul dengan seseorang itu, syarat pertama hendaklah atas sesuatu yang mampu dia lakukan.
Apa maksud dia mampu dilakukan? Maksudnya dia sebagai manusia, dia boleh berikan apa yang kita nak. Contoh, kita pergi kat dia, kita minta, awak tolong doakan saya. Boleh tak seseorang itu doakan? Jawapannya boleh. Alhamdulillah. Maka dia doakan, ya Allah, ya Tuhanku, engkau bantulah saudaraku ini dalam masalah yang dia hadapi. Tak ada masalah, boleh. Tapi boleh tak kita minta daripada dia sesuatu yang sebagai manusia, manusia tak boleh berikan. Contoh, kita pergi kepada dia, saya mohon supaya tolonglah saya panjangkanlah usia saya. Kita nak pergi kepada manusia minta panjang umur, boleh tak? Orang tu tak boleh panjangkan umur kita. Ini contoh. Ataupun kita minta kepada dia, awak bantulah saya, selamatkanlah saya daripada api neraka. Nak minta selamat daripada api neraka, minta Allah, bukan minta orang. Ini contoh. Syarat pertama, amal kita minta sesuatu daripada orang, bertawasul dengan dia, sesuatu yang dia sebagai manusia boleh bantu kita, boleh berikan kepada kita. Syarat yang kedua adalah orang tu masih hidup. Selagi mana orang tu masih hidup, dia boleh bantu kita. Contoh, kita sayang kepada Al-Fadhil Ustaz Fatris Bakaran, ya, bekas mufti kita. Kemudian kita pergi Masjid Yusof Ishak, nampak pula, Ustaz apa khabar? Ustaz, saya ada masalah lah Ustaz, tolong doakan saya. Apa masalahnya? Anak saya ni kena buang kerja Ustaz. Okey, kita analyse case tadi. Maksudnya apa? Dua syarat. Pertama, kita minta dia doa. Ustaz Fatris boleh doakan tak? Boleh, kalau dia nak, dia doakan, insyaAllah. Dia boleh doakan. Kedua, beliau masih hidup. Boleh tak kita minta daripada dia? Pas dua syarat ini, kita boleh bertawasul dengan dia. Bukan kata wajib ya, bukan wajib bertawasul. Tapi kalau kita nak, kita boleh bertawasul, yakni kita minta, kita berdoa kepada Allah melalui Ustaz Fatris katakan. Atau kita berdoa kepada Allah, ada seorang ulama yang datang, maka kita tengok dia seorang warak, kita sayang kepada dia, kita Tok Kiai ni, kita minta tolonglah Tok Kiai doakan anak saya ni, anak saya ada masalah, atau diri saya ni, tolong doakan, ada hadapi masalah, sakit, tak sembuh-sembuh. Maka dia doakan. Dua syarat. Dia masih hidup tak? Dia masih hidup. Dia sebagai manusia boleh bantu kita doa tak? Kita minta doanya. Boleh. Contoh pada jemaah. Akan tetapi, kalau kita pergi ke satu tempat, katakan, kita minta kepada seseorang yang telah meninggal dunia. Boleh ke tidak? Saya ada kawan saya baik sekali. Dia tu orang soleh. Setiap malam dia bertahajud. Maka, tapi dia dah meninggal dunia. Maka kita, waktu malam, kita bercakap dengan dia. Wahai, siapa namanya? Wahai Ali, katakan. Wahai Ali, engkau telah pergi terlebih dahulu daripada aku mohon kepada engkau, doakanlah aku. Boleh tak kita minta Ali yang telah meninggal dunia doakan kita? Tak boleh. Worst still kalau kita bilang Ali, aku mohon padamu, engkau sembuhkanlah penyakit aku. Boleh tak kita minta dia sembuhkan penyakit? Tak boleh. Contoh. Jadi, syaratnya dua tadi kita kena lihat. Tok Sah kata yang dah meninggal, yang masih hidup, kita jumpa kepada seseorang yang masih hidup, Tok Kiai ni, saya mohon kepada Ustaz, tolonglah mata saya buta, tolong celikkan mata saya. Ustaz macam nak celikkan mata? Minta kepada Allah. Jadi kita kena lihat dua syarat kalau kita nak bertawassul dengan manusia. Orang tu masih hidup dan sesuatu yang mampu dia berikan. Kalau ini syarat penting untuk kita renungkan. Kalau pas ini dua syarat, kita boleh berdoa melalui dia. Tetapi kalau tak pas syarat ini, jangan berhajat melalui beliau, dan kita boleh renungkan, boleh kiaskan dalam apa juga perkara. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita hari ini bincangkan tentang solat hajat. Seperti mana yang telah kita maklumi, setiap satu daripada kita mempunyai hajat, dan antara lain hendaklah kita bolehlah mendirikan solat 2 rakaat dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita berhajat, perlu kita renungkan juga bahawasanya hajat yang kita ada tu tidak boleh automatik dapat kecuali dengan kita usaha. Allah Subhanahu wa taala ada beberapa sunnatullah di mana kalau kita tak usaha tak boleh dapat. Contoh, kita ada makanan kat depan mata kita. Kita doa, ya Allah ya Tuhanku, kenyangkanlah perutku ini. Ya Allah, kenyangkanlah perutku ini. Perut kita tak kenyang kecuali kita berusaha, basuh tangan kita, makan, masukkan makanan dalam mulut. Kita kena usaha baru kenyang. Ini realiti dan ini sunnatullah.
Sebab itu Nabi Musa alaihi salam apabila beliau membawa Bani Israel lari sampai kat depan lautan yang luas tadi tidak terbuka kecuali Allah Ta'ala suruh Nabi Musa alaihi salam pukul tongkatnya tadi. Usaha itu adalah sebagai sunnatullah, lalu terbukalah. Jadi apabila kita berhajat, dalam kita katakan kita tunaikan solat sunat dan sebagainya, jangan kita lupa untuk berusaha. Kita tak boleh lulus peperiksaan setakat berdoa saja, tetapi kena usaha. Kita tak boleh harapkan rezeki turun daripada langit, tetapi kita kena usaha. Ini contoh para jemaah. Usaha tu penting. Nak pandai, kena belajar. Nak ada rezeki, kena usaha. Usaha, kemudian berdoa. Lalu tawakal kepada Allah. Jadi kita kena ikut peraturan. Tapi kalau kita setakat duduk kat rumah, kita tak apa, aku tawakal pada Allah, nanti aku akan pas, tawakal pada Allah. Tak boleh. Tawakal pada Allah, nanti rezeki akan turun daripada langit. Tak boleh. Tawakal pada Allah, perut nanti akan jadi kenyang. Tak boleh. Tawakal pada Allah, perut tengah sakit, tetap nak kena pergi toilet, qada hajat. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi dalam apa juga perkara, kita kena usaha dan kita berdoa kepada Allah, sama ada berdoa, dan sebaiknya dalam apa juga perkara kita juga tunaikan solat 2 rakaat, yakni solat kerana kita hajatkan sesuatu. Tak semestinya kita sebutkan solat hajat, tetapi itulah dia, dalam apa juga hal kita bangkit solat 2 rakaat. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, solat 2 rakaat seperti yang saya katakan, dia tu sebenarnya lah realitinya tak ada solat yang dikatakan sebagai solat hajat sedemikian, tetapi ianya adalah solat sunat biasa. Kita jadikan satu amalan kebiasaan, kita ada sesuatu perkara hajat, sebentar saya nak solat 2 rakaat dulu. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah, kemudian minta kepada manusia. Ini contoh para jemaah ini dirahmati Allah. Begitu juga dalam kita menyebutkan bahasa kita, sebagian ulama ada letakkan beberapa kaedah dalam nak berbahasa. Contoh, katakan seseorang itu nak berhajat, minta kepada seseorang, bahasanya jangan katalah, contohnya elakkan daripada kata-kata aku minta daripada engkau. Elakkan. Sebaiknya sebutkan sebagai contoh, pertama sekali aku minta kepada Allah, kemudian kepada engkau untuk bantu aku dalam urusan ini. Contoh. Jadi kita pertama sekali minta kepada Allah, kemudian jangan juga, ada sebagian ulama katakan sebut wa pun tak. Elakkan dia sebut dan. Aku minta kepada Allah dan kepada engkau. Itu pun sebaiknya jangan. Tetapi sebaiknya kita gunakan perkataan kemudian. Kita ada suatu masalah yang besar, kita ada suatu hajat yang besar, kita bertemu dengan seseorang yang kita kenal, kita bertemu dengan dia, mengadu kepadanya, aku ada masalah yang begitu besar dalam masalah ini, aku tengok tak ada yang dapat bantu aku dalam masalah ini kecuali Allah saja, kemudian engkau yang dapat bantu. Allah, kemudian dia. Aku nak minta bantuan. Aku dalam masalah ini, untuk menghuraikan masalah ini, aku minta kepada Allah, kemudian kepada engkau. Atau kemudian kepada awak, atau kemudian kepada Tuhan untuk bantu saya. Ini contoh para jemaah. Jadi kita letakkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas, kemudian baru hamba-hambanya. Kerana hamba-hamba Allah hanya melakukan perantaraan. Usaha yang takdirkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah, demikian secara ringkas perbincangan kita hari ini dalam bab solat hajat dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan perkara-perkara yang disebutkan sebagai hajat, dan insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan masuk dalam perbincangan tentang bab solat taubat pula insya-Allah, dan kita bincangkan tentang bagaimana bertaubat. Minggu depan kita akan bincangkan tentang syarat-syarat taubat, bagaimana seseorang yang ada hutang puasa nak bertaubat, macam mana seseorang yang ada hutang solat yang lalu nak bertaubat, semua akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, saya buka majlis seperti biasa. Kalau di antara kita ada soalan atau perkara yang kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah, siapa ada soalan? Sebentar ya, saya lihat ada soalan tak
Baik. Tiga waktu terlarang untuk kita tunaikan solat sunat yang tanpa sebab seperti mana yang disebutkan tadi adalah selepas solat subuh sampai terbitnya matahari. Nombor dua, waktu yang kedua selepas solat asar sampai terbenamnya matahari, yakni sampai masuk waktu maghrib. Dan yang ketiga, sejurus sebelum waktu zuhur. Sejurus sebelum waktu zuhur, yakni matahari betul-betul tegak atas kepala kita. Itulah tiga waktu yang terlarang untuk kita tunaikan solat sunat tanpa sebab. Solat sunat tanpa sebab yang terdahulu, yakni maksudnya kecuali solat sunat tahiyatul masjid atau solat sunat wuduk atau sebagainya yang kita boleh lakukan. Tetapi kalau kita nak tunaikan solat istikharah, solat hajat dan sebagainya, maka nescaya kita elakkan daripada tunaikan pada waktu-waktu yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan yang lain? Boleh tak kita bertawassul dengan berkata berkat syafaat Nabi SAW? Seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa perkara yang kita diperbolehkan bertawassul. Bertawassul yang tiada khilaf lah, yang diperbolehkan adalah kita bertawassul dengan Asmaul Husna. Lillahi asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama tersebut. Kita diperbolehkan bertawassul dengan amalan-amalan soleh. Seperti yang telah saya sebutkan, ada hadis-hadis, cerita-cerita yang kalau kita bacakan daripada hadis-hadis, ada para kisah-kisah yang Rasulullah SAW menceritakan mengenai kaum yang terdahulu, mereka bertawassul dengan amalan-amalan soleh. Itu antara lain perkara yang boleh kita kupaskan. Dalam bab mendalam tentang tawassul, saya cuba elakkan di mana nanti kita boleh bincangkan pada waktunya. Tetapi secara umum, sedemikianlah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dulu sering doa lama waktu sujud terakhir. Tetapi sekarang sebab kaki sakit, saya solat duduk. Boleh tak saya doa lama sujud terakhir dalam keadaan duduk? Baik, mengenai kita doa berdoa dalam solat, seperti mana saya sebutkan, kita memang digalakkan, memang diperbolehkan, bahkan digalakkan untuk kita perbanyakkan doa ketika solat, dalam solat. Bahkan antara waktu-waktu yang boleh kita berdoa adalah ketika sujud. Ketika sujud kita boleh berdoa. Dan di sini ingin diperbetulkan bukan hanya sujud terakhir. Seringkali kita berdoa, nak lamakan doa, kita doa pada sujud terakhir yang lama. Tak semestinya. Kita boleh berdoa pada semua sujud kita. Katakan kita solat 2 rakaat, solat tahajud katakan. Maka setiap 1 rakaat ada 2 sujud. 2 rakaat ada 4 sujud. Maka kita boleh bagi-bagikan. Sujud pertama, kita banyakkan zikrullah, memuji Allah SWT. Sujud kedua, kita berdoa untuk diri kita, kebaikan dunia, urusan-urusan masalah-masalah dunia, contoh. Kemudian rakaat kedua, sujud pertama, kita doa untuk family kita, anak kita, kaum kerabat kita, contoh. Sujud yang berikutnya, kita doa pula untuk kehidupan akhirat kita supaya dimatikan dalam keadaan iman dan sebagainya. Ini contoh. Ataupun kita nak ulang-ulang balik pun diperbolehkan, atau kita mengadu kepada Allah. Jadi secara umum, berdoa ketika sujud tak disyaratkan, tak dibataskan hanya pada sujud terakhir. Itu nokta pertama. Nokta kedua, apabila kita katakan kita nak berdoa ketika sujud juga, bukanlah hanya ketika kita sujud seperti biasa. Bagi mereka yang mampu solat berdiri, solat diri. Kalau tak mampu solat diri, solat duduk. Tak mampu solat duduk, solat baring. Ketika solat duduk, sujudnya dalam keadaan apa yang dia termampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah seberapa yang termampu. Kalau dia hanya mampu solat duduk dan sujud dia hanya dalam keadaan solat duduk, maka dikira dalam sujud juga. Maka diperbolehkan berdoa ketika sujud, yakni dalam keadaan solat duduk. Diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan soalan yang lain kalau ada. Soalan berikutnya daripada Puan Rohani Osman, Ustaz, boleh tak kita tunaikan solat tahajud dalam pukul 1 pagi? Oleh kerana tidur dah lambat, ditakuti kita tak dapat bangun malam itu. Sebab setahu saya kita harus tidur dahulu. Terima kasih. Mungkin beliau tidak hadir
pengajian kita tentang bab solat tahajud, solat qiyamul lail. Telah kita kupaskan bersama apabila kita katakan tentang solat qiyamul lail, tahajud, kita boleh bertahajud selepas kita tunaikan solat fardu isyak sampailah masuk waktu subuh. Selepas fardu isyak sampai masuk waktu subuh, itu dah kira solat tahajud, dah dikira qiyamul lail. Maka katakan pada bulan Ramadan kita solat tarawih, itu dikira tahajud, itu dikira qiyamul lail. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Barang siapa berdiri bangunkan tunaikan salat malam, menghidupkan malam-malam Ramadan, beriman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran di sisinya, diampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Jadi selepas solat isyak dah dikira tahajud, maka pukul 1 pagi dah dikirakan sebagai tahajud. Soalan yang kedua dalam perkara ini, mestikah solat tahajud itu kita tidur dahulu? Tidak disyaratkan. Kita diperbolehkan solat qiyamul lail, kita diperbolehkan solat tahajud tanpa tidur. Jadi tidur tu bukan satu syarat sah solat tahajud kita. Kita boleh solat tahajud walaupun tak tidur. Habis kenapa sebagian ulama galakkan kita tidur? Ada dua perkara. Pertama sekali, kita digalakkan tidur dahulu supaya tidur tu sebagai untuk rehatkan tubuh badan kita, dan apabila kita dalam keadaan ngantuk sangat, kita rehat dahulu, kemudian kita solat tahajud dapat lebih khusyuk. Itu nokta pertama. Nokta kedua, apabila seseorang itu dah tidur, kemudian dia nak bangun, kita tahulah kalau dah tidur nyenyak tu, nak bangun tu sesuatu perkara yang berat, kena mujahadah. Jadi ianya akan menjadi salah satu bentuk mujahadah. Maka apabila dia terpaksa mujahadah tetap bangun untuk solat tahajud qiyamul lail, maka pahalanya dia berlipat kali ganda. Ini contoh dua sebab kenapa kita digalakkan tidur dahulu. Tetapi tidak menjadi satu syarat mesti tidur dahulu untuk tunaikan solat tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Soalan yang lain kalau ada? Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk pada perbincangan seterusnya. Minggu hadapan kita masuk pada perbincangan di muka surat 509 dalam bab solat taubat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.